Assalamualaikum dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Mara Ridwan. Berikut merupakan slide pembentangan mengenai piawaian perakaunan di bawah topik equity. Topik ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi oleh ahli-ahli kumpulan kami. Pertama sekali, pembentangan oleh kumpulan kami bagi topik equity akan dimulakan dengan definisi equity. Equity merupakan nilai bagi kepentingan pemilik syarikat setelah semua tanggungannya ditolak. Bagi syarikat, equity disebut sebagai equity pemegang saham, manakala bagi milikan tunggal, equity dikenali sebagai equity pemilik. Equity boleh dikira dengan menggunakan formula equity sama dengan asset tolak liability. Bagi individu pula, equity merujuk kepada kepentingan pemilikan aset. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki rumah dengan nilai pasaran dengan harga RM400,000 dan berhutang sebanyak RM150,000 pada garis janji yang berkaitan, maka beliau memiliki sebanyak RM250,000 equity terhadap rumah tersebut. Seterusnya, antara elemen dalam equity adalah saham keutamaan. Saham keutamaan lebih mendapat keutamaan berbanding saham biasa mengenai perkara seperti pengagihan dividen pada kadar yang tetap dan pembayaran balik modal sekiranya berlaku pembubaran syarikat. Pemegang saham keutamaan juga merupakan pemilik bahagian syarikat seperti pemegang saham biasa, tetapi secara umum mereka tidak mempunyai hak mengundi. Walau bagaimanapun, mereka mendapat hak untuk mengundi mengenai hal-hal yang secara langsung mempengaruhi hak mereka seperti resolusi penggulungan syarikat atau dalam hal pengurangan modal. Berikut merupakan jenis saham keutamaan. Yang pertama adalah saham keutamaan penyertaan dan bukan penyertaan. Yang kedua adalah saham keutamaan boleh tukar dan tidak boleh bertukar. Dan terakhir sekali adalah saham keutamaan kumulatif dan bukan kumulatif. Seterusnya saya akan membentangkan pasal share equity. Share equity juga dipanggil sebagai saham biasa. Ini merupakan modal yang berisiko bagi sesebuah syarikat. Syarikat membenarkan seseorang memiliki sebahagian syarikat tanpa mengambil alih. Share equity memberi hak kepada pemegang-pemegang dalam pemilikan syarikat itu seperti berkongsi keuntungan, undi dalam mesyuarat-mesyuarat agung dan memilih atau memecat ahli-ahli lembaga pengarah. Pemilikan ini juga termasuk penangguhan kerugian dalam pelaburan jika syarikat mengalami kerugian. Share equity merupakan modal terbesar sesebuah syarikat, tetapi pemilikan share equity tidak mempunyai hak istimewa yang lebih daripada saham lain. Dalam keadaan pembubaran sesebuah syarikat, share equity diberi keutamaan yang terakhir sekali daripada liability lain. Share equity dilaporkan di bahagian ikuti pemegang saham dalam kunci kira-kira syarikat. Seterusnya, kelebihan share equity. Pemilikan equity memberi kadar pulangan tertinggi dalam jangka masa panjang berbanding dengan bond dan wang tunai. Share equity telah memberi kadar pulangan sebenar lebih daripada 6% dalam jangka panjang dan juga merupakan salah satu kaedah terbaik untuk terus berada di hadapan inflasi. Seterusnya, pemilikan saham adalah salah satu asas kapitalisme dan sistem perusahaan bebas. Tambahan pula, penerbit mengumpul modal untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Secara keseluruhannya, share equity memberi manfaat kepada penerbit, pemegang saham dan masyarakat secara umum. Tujuan syarikat mengeluarkan share equity adalah cara syarikat untuk mendapat wang. Ia dibahagi kepada 3 sebab. Pertamanya adalah apabila syarikat perlu mengumpulkan modal untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Kedua, banyak syarikat menawarkan pilihan saham kepada pekerja awal mereka sebagai insentif untuk masuk dalam organisasi. Sebab ketiga adalah syarikat menjadi terbuka untuk membolehkan pemilik mempelbagaikan portfolio kewangan mereka. Selain itu, share equity dianggap sebagai aset bagi syarikat. Share equity adalah aset bagi pemegang saham. Share equity juga disenaraikan sebagai aset pada kunci kira-kira syarikat. Jumlah yang ditunjukkan pada kunci kira-kira adalah pada nilai nominalnya. Seterusnya, harga share equity. Apabila security dikeluarkan ke pasaran, harga saham ditetapkan oleh pemilik organisasi. Kosnya terdiri daripada satu set harga nominal dan dividen. Seterusnya, risiko bagi share equity. Pemilik share equity tidak mempunyai jaminan tetapi menerima risiko sebagai pertukaran untuk kemungkinan keuntungan yang lebih besar daripada pelaburan lain yang lebih selamat. Dalam hierarki pemilihan syarikat,
Pemegang share equity berada di lapisan bawah ILK. Contohnya, jika syarikat itu tidak berfungsi dengan baik, nilai saham boleh turun ke sifar dalam beberapa keadaan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai modal berbayar tambahan. Apa itu modal berbayar tambahan? Modal berbayar tambahan ini adalah sebarang pembayaran yang diterima daripada pelabur untuk saham yang melebihi nilai tara saham tersebut. Boleh diringkaskan daripada maksud tersebut adalah sebagai menyumbang modal melebihi par. Nilai tara biasanya ditetapkan sangat rendah. Jadi, sebahagian besar jumlah yang dibayar oleh pelabur untuk sesuatu saham akan dicatat sebagai modal berbayar tambahan. Nilai tara rendah digunakan kerana kebanyakan pemerintah negeri memberi mandat bahawa saham tidak boleh dijual pada harga bawah daripada nilai taranya. Bagaimana modal berbayar tambahan ini dikenal pasti? Modal berbayar tambahan ini wujud apabila pelabur membeli saham yang baru diterbitkan terus daripada sesebuah syarikat semasa peringkat awal penawaran awam. Semasa peringkat tersebut, sesebuah syarikat berhak untuk menetapkan harga yang sesuai untuk sahamnya itu. Sementara itu, pelabur boleh memilih untuk membayar sebarang jumlah yang melebihi nilai par saham yang telah ditetapkan, di mana transaksi yang berlaku itulah yang menghasilkan modal berbayar tambahan ini. Modal berbayar tambahan adalah item perakaunan yang direkod di bahagian ekuiti pemegang saham dalam penyata kedudukan keuangan. Jadi di bawah adalah contoh bagaimana modal berbayar tambahan ini direkod di dalam penyata kedudukan keuangan di bahagian ekuiti pemegang saham. Modal berbayar tambahan dapat dibuat setiap kali syarikat mengeluarkan saham yang baru dan dapat dikurangkan apabila syarikat membeli semula sahamnya itu. Dan bagaimana pula untuk kita mengira modal berbayar tambahan? Jadi formula modal berbayar tambahan adalah harga terbitan tolak nilai tara, dan hasil daripada tolakan tersebut kita darabkan dengan saham yang diterbitkan. Contohnya diberi harga terbitan $50, nilai tara $5, saham yang diterbitkan adalah $10,000. Jadi kita tolak harga terbitan $50 dengan nilai tara $5 dan mendapat jumlah $45. $45 itu pula kita darabkan dengan saham yang diterbitkan iaitu $10,000. Jadi jumlah modal berbayar tambahan adalah $45,000. Untuk slide ini, kita akan tengok apa itu pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan ialah bahagian pendapatan bersih yang tinggal selepas pembayaran dividen. Pendapatan tertahan pada akhir satu tempoh perakaunan adalah pendapatan tertahan pembukaan dalam tempoh akan datang, yang mana ditambah pendapatan bersih atau kerugian bersih bagi tempoh tersebut dan menolak saham bonus yang dikeluarkan pada tahun dan dividen dibayar dalam tempoh itu. Jumlah yang tinggal selepas menolak cukai, dividen, bonus pegawai dan sebagainya daripada pendapatan bersih syarikat, ia dipanggil sebagai tempahan dalaman dan ia terkumpul dalam syarikat sebagai rizab undang-undang, dana rizab pilihan dan lain-lain selepas resolusi mesyuarat pemegang saham. Ia merupakan sumber utama dana dalaman. Pendapatan tertahan ini bertujuan untuk pelaburan semula dalam pembangunan pengeluaran atau untuk membayar hutang syarikat. Bahagian keuntungan ini dilaburkan dalam modal saham perusahaan dan mampu meningkat jumlah aset lahir. Pendapatan tertahan sering disimpan dalam bentuk pelbagai sekuriti atau dalam bentuk baki tunai dan baki pada akaun penyelesaian. Pendapatan tertahan ini akan dimasukkan dalam kunci kira-kira syarikat sepanjang tahun. Sebagai contoh, bayangkan syarikat itu membuka pintu pada 2 Januari 2012. Pada 2 Januari, pendapatan tertahan adalah sifar kerana syarikat itu tidak wujud sebelum ini. Dari 2 Januari hingga 31 Disember 2012, syarikat itu mempunyai pendapatan bersih sebanyak RM50,000 dan membayar RM5,000 dalam dividen.
pada 1 Januari 2013, pendapatan tertahan ialah RM45,000. Ia kerana RM50,000 tolak RM5,000. RM5,000 ini adalah dividen. So, kita akan dapat pendapatan tertahan bagi 1 Januari 2013 ialah RM45,000. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang stok perbendaharaan. Stok perbendaharaan ini dikenali sebagai saham perbendaharaan atau saham yang dituntut semula merujuk kepada stok tertunggak yang dibeli semula dari pemegang saham oleh syarikat yang menerbitkan saham. Hasilnya, jumlah saham tertunggak di pasaran terbuka akan menurun. Saham ini diterbitkan tetapi tidak lagi tertunggak dan tidak akan termasuk dalam pembahagian dividen atau pengiraan pendapatan sesaham. Stok perbendaharaan adalah perbezaan antara jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh syarikat dan jumlah saham yang akan dijual oleh syarikat. Nilai nominal saham perbendaharaan, jumlah saham yang dibenarkan, jumlah saham yang diterbitkan dan jumlah saham yang belum dijelaskan mestilah dimasukkan di dalam stok perbendaharaan ini. Stok perbendaharaan ini adalah akaun kontrak equity yang dicatatkan di bahagian equity pemegang saham dalam kunci kira-kira. Oleh kerana stok perbendaharaan mewakili jumlah saham yang dibeli semula dari pasaran terbuka, ia akan mengurangkan equity pemegang saham dengan jumlah yang dibayar untuk saham syarikat. Apabila syarikat mengeluarkan saham, bahagian equity pada kunci kira-kira akan meningkat melalui kredit kepada saham biasa dan modal tambahan berbayar. Akaun saham biasa menggambarkan nilai tara saham, sementara akaun modal tambahan berbayar menunjukkan lebihan nilai yang diterima melebihi nilai tara. Untuk pengetahuan semua, terdapat dua kaedah perakaunan untuk stok perbendaharaan iaitu kaedah kos dan juga kaedah nilai tara. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang pengiktirafan equity. Dalam pengiktirafan equity terdapat dua, yaitu instrumen equity dan kerugian penurunan nilai. Yang pertama, instrumen equity. Instrumen equity adalah sebarang kontrak yang memberikan hak selebihnya kepada pemegang aset suatu entiti setelah menolak semua liability. Sekiranya tidak ada pasaran aktif untuk instrumen equity dan jumlah nilai wajar adalah signifikan dan anggaran ini tidak dapat dibuat dengan pasti, maka entiti mesti mengukur instrumen equity dengan kos ditolak penurunan nilai. Sekiranya entiti sebelumnya mencatat biaya untuk pelaburan dalam instrumen equity yang tidak mempunyai harga disebut harga di pasaran aktif untuk instrumen yang sama, atau untuk aset derivatif yang dihubungkan dengan dan mesti diselesaikan dengan penyerahan instrumen equity tersebut. Ia akan mengukur instrumen tersebut pada nilai saksama pada tarikh permohonan awal. Lalu yang kedua, kerugian penurunan nilai. Sekiranya nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diterima melalui penggunaan atau penjualan aset tersebut, maka aset tersebut akan mengalami penurunan nilai dan piawaian tersebut memerlukan syarikat untuk membuat peruntukan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai adalah pengurangan yang diiktiraf dalam nilai di bawah aset yang dipicu oleh penurunan nilai saksama. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai perbezaan antara nilai di bawah aset keuangan dan nilai sekarang anggaran aliran tunai masa depan yang didiskaunkan pada kadar pulangan pasaran semasa untuk aset keuangan yang serupa. Apabila nilai saksama aset merosot di bawah nilai bawaannya, perbezaan tersebut dihapuskan. Nilai bawah adalah kos pemulihan aset ditolak susut nilai berikutnya dan charge penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai biasanya tidak diakui untuk aset kos rendah karena tidak bernilai masa jabatan perakaunan untuk melakukan analisis penurunan nilai untuk item ini. Oleh itu, kerugian kemerosotan nilai biasanya terbatas pada aset kos tinggi dan jumlah kerugian ini juga besar. Seterusnya adalah pengkelasan semula. Pengkelasan semula ini adalah proses di mana keuntungan atau kerugian diklasifikasikan semula dari equity ke penyata untung dan rugi sebagai pelarasan perakaunan supaya tidak berlakunya penyiraan dua kali iaitu double counting.
Menurut MFRS 121, kesan perubahan kadar pertukaran asing, ia adalah merupakan salah satu contoh standard yang memerlukan perkelasan semula. Apabila syarikat kumpulan mempunyai anak syarikat di luar negara, perbezaan pelaburan syarikat kumpulan akan timbul pada perkelasan semula muhibah dan aset anak syarikat. Baki perbezaan pelaburan syarikat kumpulan dalam lain-lain pembelanjaan komprehensif akan dipindahkan ke penyata untung dan rugi untuk menjadi sebahagian daripada keuntungan pelupusan. Seterusnya, persembahan ekuiti akan dijelaskan pada slide ini. Berdasarkan MFRS 101 para 106, iaitu persembahan penyata kewangan di mana entiti hendaklah mengemukakan penyata perubahan ekuiti seperti yang dikehendaki para 10. Penyata perubahan ekuiti merangkumi maklumat berikut iaitu jumlah pendapatan komprehensif untuk tempoh tersebut yang menunjukkan secara berasingan, jumlah yang boleh diagihkan kepada pemilik induk dan kepentingan bukan kawalan. Seterusnya, untuk setiap komponen ekuiti, ia merangkumi kesan aplikasi retrospektif atau penyertaan semula retrospektif yang diakui sesuai dengan MFRS 108. Selain itu, ia juga mendedahkan sebarang perubahan penyesuaian antara nilai di bawah pada awal dan akhir tempoh secara berasingan untuk setiap komponen ekuiti yang disebabkan oleh untung atau rugi, pendapatan komprehensif dan urus niaga dengan pemilik dalam kapasiti mereka sebagai pemilik yang menunjukkan sumbangan dan pengagihan secara berasingan kepada pemilik dan perubahan kepentingan pemilikan dalam anak syarikat yang tidak mengakibatkan kehilangan kawalan. Berikut merupakan laporan tahunan syarikat Hapsing Industri Berhad yang mana ia diambil sebagai contoh bagi menjelaskan fungsi dan kenapa setiap item tersebut dipersembahkan dalam penyata perubahan ekuiti. Penyata perubahan ekuiti syarikat Hapsing dipisahkan pada dua iaitu perubahan yang mempengaruhi modal saham dan perubahan yang mempengaruhi pendapatan tertahan. Antara item-item yang terdapat dalam penyata perubahan ekuiti ini adalah baki mula di mana ia mewakili baki rizab ekuiti pemegang saham pada awal tempoh laporan perbandingan seperti yang terdapat dalam penyata kedudukan kewangan tempoh sebelumnya. Baki awal tidak diselaraskan dengan pembetulan kesilapan tempoh sebelumnya yang diperbaiki dalam tempoh semasa dan juga kesan perubahan dalam dasar perikanan dilaksanakan sepanjang tahun kerana ini dibentangkan secara berasingan dalam penyata perubahan ekuiti. Item berikutnya ialah kesan perubahan dalam polisi perikanan. Berdasarkan penyata perubahan ekuiti syarikat Hapsing ini, mereka mengguna pakai MFRS 9 bagi tempoh kewangan tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2019. Oleh kerana perubahan dalam dasar perikanan diterapkan secara retrospektif, penyesuaian diperlukan dalam simpanan pemegang saham pada awal tempoh pelaporan perbandingan untuk menyatakan semula ekuiti permukaan kepada jumlah yang akan tiba sekiranya polisi perikanan baru diterapkan. Item seterusnya ialah baki dinyatakan semula. Ini mewakili ekuiti yang dapat diagihkan kepada pemegang saham pada awal tempoh perbandingan setelah penyesuaian berkenaan dengan perubahan dalam dasar perikanan dan pembetulan kesilapan tempoh sebelumnya. Seterusnya ialah dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan dalam tempoh tersebut mesti dipotong dari ekuiti pemegang saham kerana ia mewakili peragihan kekayaan yang boleh diagihkan kepada pemegang saham. Dalam penyata perubahan ekuiti ini, disebut pada nota 28, para pengarah mengesyorkan dividen satu peringkat sementara sebanyak 2 sen bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 pada 800 juta saham biasa berjumlah dividen yang perlu dibayar sebanyak 16 juta ringgit. Dan bagi item yang terakhir ialah baki penutup. Ini mewakili baki sepanjang ekuiti pemegang saham pada akhir tempoh pelaporan seperti yang terdapat dalam penyata kedudukan kewangan.